Jom sambung jalan-jalan tua rumah part 2. Masuk je lorong ke dapur akan jumpa rak handphone yang lama ni. Atas sekali tu rotek kereta dulu buat kenang-kenang. Rak handphone ni anak bujang bongsu yang buat. Bila tengok balik tu teringatlah zaman memuda dulu ya tak. Yang ni pula asalnya bilik arwah bapa. Sekarang kita dah buat bilik untuk tetamu. Kat kiri kanan dinding lorong ni saya simpan semua keratan akhbar berkaitan rumah ni. Kiranya bila lalu ke dapur tu bolehlah buat modal senyum-senyum syok sendiri kan. Bawah ni pula ada mesin type lama ni. Semuanya hadiah daripada kawan-kawan. Yang ni sengit-sengit je tapi puas hatilah dapat susun dekat atas meja yang saya buat sendiri. Lepas tu turun satu mata anak tangga ke dapur. Di sebelah bahagian kiri ni ada satu ruangan tempat saya pamer antara barang-barang kenangan yang ada. Barang-barang ni pun ada hadiah daripada kawan-kawan, ada juga yang kita jumpa dekat tempat buangan sampah. Sejujurnya saya tak berapa selesa tengok rupa TV yang agak moden tu. Jadi saya buatkan frame ni guna lebihan papan dari reban lama arwah mak dulu. So nampaklah dia klasik sikit kan. Yang ni pula meja kesayangan tau. Buat masa zaman kita PKP dulu, guna papan katil terpakai je. Kat sini ada simpan dulang-dulang lama tinggal arwah mak. Yang ni pula kayu pengacau dodol tinggalan arwah bapa. Yang ni semua dia buat sendiri. Yang ni ruangan makan kami anak beranak, simple je. Kat area dinding plywood ni saya letakkan frame besar yang saya buat sendiri, khas untuk abadikan tulisan tangan arwah bapa ni sebagai kenangan. Dulu bapa tulis ni dalam keadaan mata dia yang tak berapa nampak tau. Jadi tulisan dia nampak macam tak berapa jelas sangat. Bapa pesan, hidup tiada makna tanpa cinta, tapi cinta yang mana? Area dinding yang ni pula ada replika daripada pecah batik. Yang ni buat tahun 2019. Kiranya ini hasil yang pertama sebelum mula berjualan. Yang ni pula tempat favourite tetamu ber-OOTD. Bangku ni dulu suami buat guna kayu yang kita jumpa kat sungai belakang rumah. Atas ni pula ada frame kebaya yang paling saya sayang sebab lukisan ni dulu hadiah daripada orang yang sangat special tapi sampai sekarang tak pernah jumpa. Okey, kita jalan dekat area tempat masak pula. Semua yang ada kat ruangan ni sangat-sangat bermakna sebab saya hias secara beransur-ansur guna apa je ada sebagai hiasan. Kat hujung sekali tu ada rak peti ais yang saya buat sendiri. Saya tu potong guna gergaji je. Sengit-sengit lah rupa dia tapi puas hati sangat sebab dapat sama levelkan ketinggian peti ais tu dengan almari kat sebelah dia. Kabinet peti ais yang tinggi ni pula anak bujang bongsu yang buat. Kita nak jalan ke hujung tu pula tapi kita lalu sini lah Okey, yang ni pemandangan yang saya suka sangat kat rumah ni. Rasa bangga pun ada jugalah bila kita tengok ada banyak hasil tangan sendiri dekat sudut tu. Contohnya rak sudut ni dulu saya buat sendiri je sorang-sorang. Tapi masa tu dapat buat tinggi takat area dacing tu je sebab kita kekurangan kayu. Lepas tu baru-baru ni minta anak bujang sambung lagi sampai ke atas supaya ruangan ni nampak lebih tinggi. Yang kat atas ni semua arwah mak punya. Sengajalah sangkut dekat frame macam ni supaya area ni nampak lebih rustic. Dari area sinki ni pula nampaklah bengkel kerja kayu yang anak sulung tukang sendiri dulu. Kat hujung ni pula tempat masak, saya guna bidai je supaya ruangan ni nampak lebih santai dan simple. Kat area ni pula tempat saya letak dan gantung barang-barang lama yang saya paling sayang. Dekor dengan cawan-cawan ni semua masih guna lagi sampai sekarang. Kalau keluar je daripada pintu dapur ni, terus nampak rumah jiran sebelah. Kalau nak bawa jalan-jalan ke area luar tu, nantilah fikir dulu